Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry lambat sikit. Saya sibuk sikit hari ni. Okey, kita mulakan dengan bacaan doa. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, tengok muka surat 13 buku kerja awak tu. Soalan nombor 2A, cari nilai X. So, apa jawapan yang awak dapat? Soalan 2A, soalan dia bagi fx sama dengan 2x tambah 4 dan gx, ini komposit yang kita belajar minggu lepas ialah fungsi gubahan. Gx dia bagi x tolak 2. So dia nak ialah fg2. Dia nak fgx sama dengan 2. Dia kata cari nilai x. So berapa? Siapa dah dapat jawapan? Cepat. Siapa dapat jawapan? 1. X sama dengan 1. 1. X sama dengan 1. Betul ke tidak? Okey, ingat FG X2 kita gabungkan. Saya letakkan dia punya bracket kat sini. Kalau gubahan dia ada bracket dia lah. Okey, F apa dia bracket GX, kita pun masukkan X tolak 2 sama dengan 2. Ini 2. Okey, kalau Fx 2x tambah 4. Kalau Fx tolak 2, so yang ini pun akan jadi X tolak 2. So kita masukkan kat sini 2. Saya biasa letak bracket dulu. 2 tempat X tu kita bracketkan besar sikit. Tambah 4 sama dengan 2. Okey, apa dia bracket dia? Yang ini, X tolak 2. Lepas tu buka lah bracket dia macam tu. Okey, so akan dapat 2x tolak 4 tambah 4 sama dengan 2. Yang ini kosong lah. So 2x sama dengan 2, x sama dengan 1. Dia dapat 50 orang ni. Semua dapat Dapat. Alhamdulillah. Pandai dah tu. Okay, next. Soalan B. Apa jawapan dia? 1 1 juga lah. Sama je betul ke tak tu? Tak apa. Kita cuba tengok. Fx, ini warna merah pula. Fx 1 tolak x per 2. Dia bagi gx sama dengan 4 per x. Okey, soalan dia f gx sama dengan negatif 1. Jadi bila komposit, ingat kena letak bracket. Bracketkan dia dulu, asingkan dulu macam tu. Okey, f turunlah f. F turun f kat sini. Apa dia? Gx. Gx pun dia bagi 4 per x sama dengan negatif 1. Okey, tengok f pula. Kalau fx 1 tolak x per 2. Kalau f, tempat ni saya akan tukar lah. Dia jadi 1 tolak bracket per 2 sama dengan negatif 1. Apa dia bracket tu? Bracket tu ialah gantikan dengan ni. 4 per x. Kecil sangat lah. 4 per x. 3 tingkat. Jadi saya pindahkan dulu 1 ke sini. Yang tinggal ialah negatif 4 per x per 2. Yang ni jadi tolak 1 negatif 2. Sampai sini hati-hati ya buat. Kena hati-hati. Math ni dia memang kena tengok nombor tu satu persatu. Pelajar biasa boleh buat tapi jawapan tak dapat jawapan yang sebenar sebab silap lah. Okey, 3 tingkat. Negatif 4 per x bagi tukar kuadrat terbalik. Sama dengan negatif 2. So ini potong 1 dengan 2. So negatif 2 per x sama dengan negatif 2. Okey, sampai sini mesti akan ada pelajar yang buat apa? Dia akan buat negatif 2 darab negatif 2. Ustazah ajar, kalau bawa ke sini kan dia darab. Silap. Kita bukan bawa x, kita bawa negatif 2.
So bila yang ini lompat ke atas, dia akan jadi X sama dengan, ni ke atas kan? Lompat atas, dia masih berada di atas. So yang kekal kat sini ni berada di bawah. So akan dapat 1. Okey, kalau open ni awak buat darab silang. Macam mana darab silang? Kalau darab silang mesti awak tahu macam ni. Yang ini saya pekan dengan 1. Lepas tu saya darab silang. Negatif 2 darab negatif 1. Negatif 2 darab 1, negatif 2. Negatif 2 darab X, negatif 2X. Lepas tu pindah balik ke sini per negatif 2. Dapatlah jawapan dia 1. Boleh Kelaju sangat? Boleh. Itu semua dia sebenarnya mula-mula je. Idea mula-mula. Yang kemudian ni ialah awak punya basic matematik. Pindah sana, pindah sini, itu semua matematik. Yang mula ini je. Maths ni kat mana? Maths nya hanya berada di sini. Ini je maths nya. Yang bawah ni ialah semua basic matematik. Okey, soalan nombor 3. Lain sikit ni. Okay, Muhammad tadi dia cakap A-nya ialah 3, B-nya? Negatif 4. B 4. Okey, tak apa. Kita check betul ke salah. Tadi siapa yang message? Yang message tu Hani Khalillah A3. Okey, sama jawapannya sama macam ni, Fayat. AX tambah B dan dia bagi siap-siap FGX. Dah gabung, dia dah gabung siap-siap, dia tolong gabungkan 1 tolak 6X. So, dia bagi F, dia bagi G, dia dah bagi FG. Apa benda dia nak? Macam tadi dia bagi F, dia bagi G, kita kena gabungkan FG. Yang ini dia dah bagi, semua dia bagi. Maksudnya adalah benda dalam tu yang dia tak ada. Dia tak tulis habis. Contohnya macam ni lah. Dia dah bagi semua ni, tapi dalam ni ada pula A, unknown A, ada pula unknown B. Yang tu kita nak cari. Okey. Yang dia bagi tak apa, simpan dulu. Yang dia bagi, kita cari sendiri. Kita usaha cari sendiri. Sama, kena cari sama. Macam ni, F, G, X. Okey, macam biasa, kurungkan GX. Mulakan dengan F. Apa dia GX? Masukkan GX ialah AX tambah B. Okey, tengok F pula. F. Okey, soalan dia bagi F ialah 9, Fx Fx 9 tolak 2x. Saya bukan nak Fx. Saya nak F AX sama B. Tak apa, kita pun tengok 9 tolak 2. X tu kena letak bracket. Sebab apa? Saya nak masukkan ini dalam bracket. Saya tak nak masukkan X. Saya nak masukkan AX tambah B. Itu dia punya flow dia. Okey, lepas tu buka bracket. 9 tolak 2 darab AX jadi 2x. 2AX. 2 darab B 2b. 2B. Okey, positif ke negatif? Negatif. Negatif. Baca. Negatif positif ni positif. Negatif positif negatif. Negatif positif negatif. Okey, yang ini FGX. Dia nampak? Yang ini soalan bagi. Yang ini dengan rajinnya kita cari sendiri. Kita usaha cari sendiri. So, dia benda yang sama je sebenarnya. Ini namanya Ali. Yang ni pun namanya Ali. Yang ini, Ali ni dia usaha. Ni mak dia bagi. Yang ni dia usaha sendiri. Bezanya itu. Dia masih lagi Ali. So, kita akan gabungkan. Kita akan gabungkan kedua-dua ni. 1 tolak 6X sama dengan 9 tolak 2AX tolak 2B. Okey. Kat sini awak tengok. Yang ni 9. Yang ni ada X. Yang ni tak ada X. Ni tak ada X. So saya rapat-rapatkan yang mana ada X tu. 9 tolak. Saya susun balik je. 9 tolak 2B tolak 2AX. Yang ni 1 tolak 6X. Kenapa kita buat macam tu? Supaya kita nampak. Okey, so saya highlightkan Yang ini 1 ni dia tak ada X. 9 tolak 2B pun dia tak ada X.
Okey, siapa yang ada X? Warna biru. Okey, yang ada X. Tolak 6X ni, dia ada X. Tolak 2AX ni ada X. So, kita bezakan dua tu. Jadi, baru kita gabungkan. Kita akan tulis 1 yang kuning tu sama dengan 9 tolak 2B. Nah, lepas tu pindah je lah macam biasa. Bumbang. Pindah sini jadi Negatif 8. Negatif 8. negatif 8 tolak 2B. Negatif 2 pindah sini jadi Bagi. bahagi. So, negatif 8 bagi 2 berapa? 4. 4. Bagus. Sama lah jawapan kawan nak bagi. 4B. Yeay. Betul. Okey, A pula. A-nya kita tengok yang saya warna biru tu. Okey, ni tolak 6X. Tengoklah di sini. Tolak 6X sama dengan tolak 2AX. Tolak tu kena bawa sekali ya. Tolak 2AX. Okey, X dengan X saya hapus lah. Dah ada X ni buat apa lah. Dua-dua dah hapus kan. Okey, yang tinggalnya ialah tolak 6 sama dengan tolak 2A. So, pindah sini per negatif 2. Jadi, A sama dengan 3. 3. 6 bagi 2, 3. Negatif-negatif positif. Sama lah macam kawan yang bagi jawapan. Betul lah. Seperti kawan nak bagi. Siapa tadi? Irfan dengan... Tak ingat dah. Boleh ah? Yang ni dia lain sikit soalan ni. Soalan ni jarang kita jumpa tapi dalam exam dia pernah keluar. Dan biasa pelajar dia blur. Apa dia nak sebenarnya ni? Kalau macam ni, kes macam ni, dia bagi fx, dia bagi gx, dia bagi fgx. Semua lengkap dia bagi. Sekarang ni kita kena buat perbandingan. Apa yang dia beri dan kita kena usaha cari sendiri apa yang kena cari. Lepas tu kita gabungkan kedua-dua ni. Fx ni tak payahlah nak tulis lagi sebab dia dah sama. Yang ni je kita gabungkan. Lepas tu bila gabungkan ni, tengok mana yang ada X, mana yang tak ada X. Ni tak ada X sama dengan yang tak ada X. Yang tolak 6X ni kena samakan dengan 2AX. Sama je. Soalan B pun sama. Okey, soalan B siapa dapat jawapannya? P4. Q negatif 3. Q sama dengan negatif 3. Negatif 3. Okey, nak saya bagi jawapan ke tak payah? Nak saya terangkan ke tak payah? Nak juga. Terangkan. Baru siapa lalu sangat tu? Syafiq Sarawak. Rahman. Ha? Sarawak Nak, tu Sarawak Ustazah. Rahman. Apa dia? Saya nak. Okey. PX tolak 9. Okey, ni tertinggal. Tak ada G pun. Apa kes? Dia hanya bagi F dengan F2 je. G mana G? Mana G? Di mana kau G? Okey, tak apa. Tak semestinya pakai G. Mungkin pakai H ke apa segala benda lah. Okey, ni nampak yang ni ialah komposit yang diberi. So, kita cari sendiri. Kalau F2, kita pun kena cari dah F2. F2 tu maksudnya FFX. Dan biasa saya akan kurungkan satu supaya saya nampak. Okey, F. Apa dia Fx? 2x tambah Q. Ni Fx dia dah bagi 2x tambah Q. Okey, ulang balik. Apa dia F lagi? Okey, kalau Fx 2x tambah Q. Kalau F bla 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 2 bracket tambah Q. Biasa kan letak bracket. Jadi apa benda nak isi dalam bracket tu? Iaitu 2x tambah Q. Okey, buka bracket 2 jadi 4x. 2 darab Q jadi 2Q. Tambahkan dengan Q. Okey, 2Q tambah Q berapa Q? 3Q. 3Q. Okay, semua ni adalah F2X. So beza yang diberi, yang dicari. Yang diberi, yang dicari. Tapi semua namanya sama F2X. So kita gabung. Kita pun gabungkan dia. Tak kisah mana depan mana belakang, tak kisah. PX tolak 9 sama dengan 4X tambah 3Q. Okey, dah cantik dah ni, dah susun. Yang ni semua adalah PX yang ada X. Yang ni pun yang ada X. So yang ini
Yang ini yang tak ada X. Dah bentuk love buat tiba-tiba. Yang ni pun yang tak ada X. Nak bagi nampak beza. Okey. So PX sama dengan 4X. X dengan X hapus. Jadi P sama dengan 4. Betul Hanif Khalillah bagi tadi. P sama dengan 4. Okey, Q pula. Yang ada tinggal negatif 9. Negatif 9 sama dengan 3Q. Pindah sini. Negatif 9 per 3 sama dengan Q. So Q sama dengan negatif 3. Samalah macam ni. Senang sahaja. Seronok buat MX ni kan? Betul. Ada yang stres ke? Saya suka. Oh ya, suka. Masya Allah, ya baik. Okey, hari ni kita akan masuk Songsang. Minggu lepas apa nama? Gubahan ataupun composite. Bahasa Inggerisnya kita panggil dia composite function. Yang hari ni kita akan masuk inverse. Inverse tu ialah fungsi songsangan. Kalau sebelum ni saya kata ini ialah objek, yang ini ialah image, betul? So ini namanya fungsi. Objek 2, image-nya 4. Objek 4, image-nya 8. Objek 6, image-nya 12. Saya pun tembak. 2 jadi 4. 4 jadi 8. 6 jadi 12. Apa hubungan dia tu? Boleh syongat tak? Kedua. 4 jadi Darab 8. 2 Ustazah. Yes. Darab 2 Ustazah. 2X. Ya. Tak dua. Bahasa Melayu kita panggil darab 2. Tapi dalam MX kena tulis 2X. Fahamlah tu. 2 darab Faham, 2, Ustazah. 4. 2 darab 4, 8. 2 darab 6, 12. So dia punya hubungannya, fungsinya ialah apa-apalah. F ke, G ke. Okey, ini yang kita belajar sebelum ni. Sekarang ni saya nak songsangkan dia. Terbalik. Itu. Ni maksudnya fungsi songsangan. Dia ada tanda negatif 1. Negatif 1 tu maksudnya dia songsang. Sekejap. Macam mana kita nak tulis tu? Dia akan jadi macam ni. Sebelum ni awak tulis F2 sama dengan 4. F4 sama dengan 8. F6 sama dengan 12. Bila songsangan kita akan tulis terbalik. F songsangan 4 sama dengan 2. Ditukar tempat. F songsangan 8 sama dengan 4. F songsangan 12 sama dengan 6. Nampak dia punya tempat terbalik. 2 bawa keluar, 4 masuk dalam. Tapi ada tanda. 4 bawa keluar, 8 masuk dalam. Tapi ada tanda macam tu. 6 bawa keluar, 12 masuk dalam, ada tanda. Itulah songsangan. Okey, kalau tengok macam ni senang je kan. Pengiraan dia. Dia bagi Fx sama dengan X tambah 5 dalam buku waktu. Saya nak songsangan bagi Fx. Maksudnya saya nak songsangan macam ni. Ini soalan dia. Saya nak yang itu. Cuma macam mana saya nak buat? Caranya ialah saya tukar nama Fx ni kepada Y. So Y sama dengan X tambah 5. So jadi X sama dengan Y tolak 5. Jadi apa kesudahannya? Kesudahannya ialah songsangan bagi X sama dengan X tolak 5. Benarlah. Kenapa jadi macam tu? Sebab Fx sama dengan Y. Nampak saya potong Fx, saya letak Y kan? Jadi kalau saya nak songsangan dia, X kat luar, Y masuk dalam. Jadi songsangan awak ni ialah dengan cara awak cari X. Betul tak awak cari X? Jumpa kan? So Y tolak 5, tapi ini Y. Kalau X, tukarlah Y tolak 5 kepada X tolak 5. Dari segi penerangan memang awak pening. Tapi sebenarnya pengiraannya awak kena biasakan simple je. Kena biasakan. Kalau awak terang, macam terang ni memang awak pening. Apa ni X keluar, X masuk, X keluar, X masuk ni. Okey, saya ulang balik Saya ulang balik. Nampak je soalan songsangan. So kita akan buat apa? Kita akan buat Y sama dengan X tambah 5.
Ataupun saya tak nak lah, saya nak terbalikkan. Sebab kita nak dapatkan X. Saya akan buat X tambah 5 sama dengan Y. Tadi Y kat depan ni, Y kat belakangnya. Jadi X sama dengan Y tolak 5. Oleh sebab itu, songsangan X sama dengan X tolak 5. Itu sahaja jawapan dia. Yang penting Y tukar Y, lepas tu jadikan X kat kepala. X is always right. Kena ingat macam tu. Sentiasa X kat depan. Okey, contoh yang kedua. Fx sama dengan, saya ambil daripada buku je, 3x tambah 1 per 2. Okey, songsangan. Jadi, dia potong Y sama dengan mana-mana biru. 3x tambah 1 per 2. Tak nak Y kat depan, letak Y kat belakang, 3x tambah 1 per 2. Sebab kalau X kat depan, X kat belakang nanti pening, nak bawa ke depan jadi pening. So, tukar je tempat duduk dia. Okey, sekarang ni X is always right. Maksudnya X ni akan ada di depan. Di sebelah kiri, seorang diri. So, kita pun pindah lah. Mula-mula pindah 1 ke pindah 2? Nak pindah yang ni dulu ke pindah yang ni dulu? Pindah 2. Ya, betul. So 3x tambah 1 sama dengan 2y. Okey, lepas tu tinggal 3 ke 1 dulu? 1. Yes, jangan pindah 3. Siapa pindah 3 salah. So 2y tolak 1. Barulah sekali x sama dengan 2y tolak 1 per 3. Inilah jawapan dia, tapi kenalah buat kesimpulan. Oleh sebab itu, F songsangan X sama dengan tempat Y tu tukar balik kepada X. 2X tolak 1 per 3. Kenapa suka hati tukar kepada X? Sebab kita dalam bracket kita cerita pasal X. Sebab apa? Sebab ini ialah X. So bila maknya X, dalam ni mesti ada cerita ada X. Tak boleh tiba-tiba Y. Kalau dia bertajuk kan macam tu. Okay? Nampak dah boleh sikit. Tak apa. Contoh yang ketiga. So stepnya apa? Potong Fx jadi Y. Potong Fx jadi Y. Tukar Fx ni kepada Y. Lepas tu biasalah Y kat belakang lah. Supaya kita nak depan dia X. Okey, lepas tu bumbang-bumbang ni maksudnya pindah 2, pindah 1, pindah 3. Jadilah macam ni. Jadi macam ni, buat kesimpulan. Mula potong Fx kepada Y. Okey, contoh yang ketiga. Dia bagi Fx sama dengan X per 5. Okey, nak buat apa ni? Apa dulu-dulunya nak buat apa ni? Tukar jadi Y. Okey, potong. So jadi Y sama dengan X per 5. Tapi saya nak X kat depan lah. X per 5 sama dengan Y. So X sama dengan apa? 5Y. 5Y. Oleh sebab itu, songsangan dalam kurungan X5 pun mesti tukar kepada X. Okey. Ada 6 soalan tu, tak apa. Buat 3 je dulu. A, B, C. Jadi kita bincang. Okey, soalan latihan 11, soalan A. Soalan A. So jawapan dia apa? Syaimak dapat Syaimak? Apa jawapan awak dapat? 7 tolak X per 5. 7 tolak X per 5. Okey. Korang dapat tak macam ni? Dapat. Dapat ah? Dapat. Afiq Faik. Afiq dapat tak macam ni Afiq? Saya tak siap lagi. Tak siap lagi lamanya soalan A. Okey, kita check betul tidak jawapan Syaimak ni. Macam tadi potong jadikan dia Y sama dengan 7 tolak 5X. Lepas tu terbalikkan 7 tolak 5X sama dengan Y. Kita nak X Jadi 7 pindah sini.
tolak 5X sama dengan Y tolak 7. Okey, X sama dengan Y tolak 7 per negatif 5. Dia bukan jadi positif sebab dia bawa. Dia bahagi tu bawa sekali negatif 5. Oleh sebab itu, F sangsangan X sama dengan Y tukar kepada X tolak 7 per negatif 5. Okey, kenapa jawapan Syaimak dia dapat lain daripada saya dapat 7 tolak X per 5? Salah ke betul? Saya dapat macam ni, Syaimak dapat macam ni. Salah ke betul? Sama Zah. Sama. Tapi sebaiknya jawapan awak sepatutnya tulis macam ni. Kita tak suka negatif di depan. Atas ke bawah kita memang tak suka. Jadi biasa pelajar dia confuse. Kenapa jadi macam ni? Macam mana dia ubah tu? Okey, sebenarnya dia ubah macam mana? Cara dia ubahnya macam ni. Dia negatif atas bawah dia sama je. Macam saya tulis negatif A per B sama je A per negatif B. Sama dengan negatif tengah-tengah dia A per B. Dia semua ni sama je. Cuma cara penulisan dalam buku dia tulis macam ni. Tapi pelajar jarang tulis macam ni sebab punya buku garis tu nanti pemeriksa tak nampak ni budak ni buat negatif ke tidak. Betul-betul atas garisan. Biasa pelajar tulis macam ni. Dan tak digalakkan tulis macam A per negatif B. Tak mau macam tu, tak cantik. Kalau perempuan tak make up tak cantik. Okey, so macam mana tu? Saya pindahkan negatif ni, saya pindah ke atas. Tapi jangan lupa letak bracket lah sebab dia semua terlibat. So ini bawah ni jadi positif. Tu yang jadi tolak X tambah 7 per 5. Tak cantik juga. Ustazah ni bila nak cantiknya? Belum letak eyeshadow lagi. Lipstick dah pakai, eyeshadow tak letak lagi. Sebab apa? Sebab negatif lagi depan ni. Buatlah macam ni, 7 kat depan, tolak X per 5. Dapatlah sama macam ni. Barulah cantik, perfect. Tapi Ustazah, kalau saya tulis je jawapan macam ni, salah ke betul? Betul. Tak ada masalah, betul. Cuma kalau ada perbandingan macam tadi, awak pening lah. Nak banding ke tak pening? Kenapa negatif kat bawah? Tapi sebenarnya kalau dah tulis macam ni, betul. Dah selamat dah. Okey tu So jawapan dia betul. 7 tolak X per 5. Okey, soalan B. Siapa nak bagi jawapan? Nur Ain Balkisha. Saya sebut ni saya nampak nama tu. Apa jawapan Nur Ain Balkisha? Yang B tu ke? Ya betul. Okey, jawapannya G kuasa negatif 1 X sama dengan 3 tolak 4X. 3 tolak 4X. Meriah ya? Terima kasih. Sama. Kita cek betul tak jawapan Nur Ain Balkisha? Meriah. Betul? Faham. Saya pun kat rumah macam tu. Yang kecil ni tak ada je. Kalau ada yang kecil tu macam-macam. Waktu ni lah nak berpeluk-peluk macam-macam. Itu namanya as-sabru minal iman. Okey. So kita mulakan dengan apa tadi? Potong. Jadi Y sama dengan 3 tolak X per 4. Kita balikkan sebab kita nak X. Okey, sampai situ. Bumbang tu pindahlah. 3 tolak X sama dengan 4Y. So tolak X sama dengan 4Y tolak 3. Ini pun masalah je kan. Tolak X saya tulis balik. 4Y tolak 3. Kalau X sahaja, dia akan jadi tolak 4Y. Kita macam pindahkan negatif bagi ke dia ni. Aku tak nak, kau ambil lah. Negatif 4Y tambah 3. Oleh sebab itu, boleh balik sangsangan X sama dengan tolak 4Y tambah 3. Siapa tulis macam ni dah betul. Cuma tak cantik lah. So nak cantikkan dia macam mana? Jangan ada negatif kat depan. Kita nak hutang dulu. Ni hutang dulu baru bayar. Tak mau. So 3 tolak 4Y. Sama. Betul macam Nur Ain Balkisha bagi jawapan tadi. Soalan C kita bagi Rabiatul Adawiyah. Apa jawapan awak? 8 per 3 tolak X.
8/3 tolak X. Okey, tengok betul ke tak jawapan dia. 3 tolak 8 per X. Ni soalan dia. Okey, mula-mula potong. Jadikan dia Y sama dengan 3 tolak 8 per X. Terbalikkan dulu. 3 tolak 8 per X sama dengan Y. Okey, 8 dengan 3 nak pindah mana dulu? Pindahkan 3, pindah sini. Jadi Y tolak 3. Ni pun masalah ni. Saya nak X, macam mana? Tadi saya cakap kan, kalau tak nak darab silang, awak pindah atas macam kita main lompat. Pak, masuk sini. Negatif 8 kita lompat jam dia akan jadi negatif 8 per Y tolak 3. Ataupun kalau cara panjang kita darab silang lah. Skurkan dengan 1 dulu. Betul, darab silang. Per 1 macam ni, darab silang. Panjanglah cerita dia. Okey, sampai sini. Tulis. Oleh sebab itu, songsangan K, X sama dengan negatif 8 per X. Y tu tukar kepada X balik, tolak 3. Nampak Okey, sampai situ. Macam tadi lah, tak lawa kan. Sebab ada negatif tu. So, negatif tu saya pindah ke bawah. Dia jadi macam ni. Asalnya ke atas, negatif saya pindah ke bawah. Okey, sampai sini pula 8 per tolak X tambah 3. Tak lawa juga. 8 per 3 tolak X. Barulah cantik. Inilah jawapan dia. Sama macam Rabiatul bagi tadi. Sama. Bagus awak. Boleh buat semua. Tahniah. Okey, perasan tak kalau tengok buku jawapan tu dia ada satu lagi. Dia tambah. X tak boleh sama dengan 3. Sebab kita dah belajar itu bawah jangan kosong. Kalau letak X3 maka dia jadi make error. Tu je. Letak syarat sikit je. Tak letak yang ni pun tak ada masalah. Masih lagi betul. Okey, contoh yang kedua. Nombor 2. Muka surat 15. Nanti DEF tu sambung buat ya. Sambung buat waktu petang ke bila-bila lah. Buat homework kan. Okey, nombor 2 ni ialah lagi senang ke lagi susah rasa? Dia bagi nilai. Dia bagi Fx sama dengan X tambah 1. Dia bukan nak cari songsangan macam ni. X macam ni, tak nak. Dia dah bagi siap-siap. X dalam ni, dia bagi, dia tulis 3. Songsangan F, X-nya ialah 3. Macam mana tu? Awak nak guna cara mudah ke cara susah? Okey, saya tunjukkan kedua-dua cara. Nanti awak boleh pilih. Awak boleh tentukan, aku rasa cara pertama lagi senang. Ada orang cakap cara kedua lagi senang. Okey, kita buat cara biasa. Cara macam tadi, teror cara tadi. Y sama dengan X tambah 1. Terbalikkan dulu, X tambah 1 Y. So, X sama dengan Y tolak 1. Songsangan X sama dengan X tolak 1. Yang ini. Tapi soalan nak dalam ni 3. So, gantikan 3 tolak 1. Jawapannya ialah lajulah, dah pandai dah. Okey, kalau cara kedua, ni cara yang awak dah tahu tadi. Ni cara yang kedua. Okey, tadi kan saya kata kalau Fx sama dengan Y. So, songsangan dia, yang Y ni masuk dalam, X ni keluar. Tukar tempat duduk je. Okey, kalau macam ni, F1, 3, saya letaklah apa-apa. Saya letak nama dia sebagai M. Sekati. A sampai Z boleh pakai. Apa-apa huruf. Okey, saya pun tukar lah. Tukar jadi, yang ni masuk dalam. Tapi tanda negatif tak adalah, dia terbalik. Fn sama dengan 3. Nampak? M masuk dalam. 3 keluar. Saya buat macam tu. Saya bagi tahu siap-siap ini ialah. Jadi, saya pun masukkan. Soalan bagi Fx sama dengan X tambah 1. Kalau saya kata Fm, jadi ni apa?
Soalan bagi fx x tambah 1. Tapi saya nak fm. Jadi dia akan jadi m ni, ini pun m. M tambah 1 sama dengan 3. Pindah sini, m sama dengan 2. M2 tu ialah rongsangan 1, 3 sama dengan 2. Tadi kan tukar nama ni, M ni ialah ini. So inilah jawapan dia. Jawapan dia sama, mana-mana kaedah sama. So rasa mana lagi mudah? Guna kaedah ini ke ataupun guna kaedah yang tadi? Kaedah kedua. Kaedah kedua. Sebenarnya kaedah kedua lagi senang. Tapi awak baru belajar kaedah pertama tadi kan, so awak nampak senangnya. Tapi kaedah kedua tu lagi simple. Kalau kaedah pertama ada berapa baris tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 baris. Kaedah kedua hanya pakai 3 baris. Jalan kerja dia lagi singkat, lagi mudah. Sebenarnya tak perlu pakai rongsangan pun, hanya penggantian je. Okey, contoh contoh dia. Saya cuba tunjuk soalan A lah. Okey, muka surat 15 soalan A. Dia bagi fx sama dengan 3x tolak 7. Okey, soalan dia cari rongsangan 2. Saya nak tunjukkan kaedah kedua. Kaedah kedua saya akan ambil f rongsangan 2. Ni saya terus masukkan sini. Okey, saya buat nama baru dia. Nama barunya ialah Z. Nama saya Zawati Akmal. Saya pun sukalah nama huruf Z ni. Saya buat sama dengan Z. Nama glamour. Okey, so jadi FZ sama dengan 2. Nampak? Z masuk dalam 2 keluar. Tanda ini akan hilang lah. Sebab kita dah tukar tempat duduk dia. Z masuk dalam 2 keluar. Okey, so nampak yang ini. Nampak yang ni. Macam pernah aku lihat, sama je. Okey, sama je. Tukar je X kepada Z, X kepada Z. So, jadi jawapan awak ialah 3Z tolak 7 sama dengan 2. Sebab Z ni X kan, tukar kepada Z jadi FZ. 3Z tolak 7. So, 3Z sama dengan, ini bawa sini tambah 9. So, Z sama dengan 3. Dah siap. Z tu apa? Z tu ialah ni. Saya baru tukar nama. Saya patah balik. Okey, pakai nama asal korang. Negatif 1. Rongsangan 2 sama dengan 3. Ujian garis mencancang. Mula-mula kita belajar dulu. Mencancang. Okey, yang ini ialah dalam muka surat 4 kalau awak tengok. Ada buka awak tu. Muka surat 4. Untuk apa kita buat ujian ni? Vertical line test. Sedap sikit namanya bahasa Inggeris. Vertical line test. Untuk apa kita buat ujian ni? Dia bagi graf. Kita pun buat ujian mencancang. Kita pun jumpa, oh ada satu titik yang kena. Kita buat sebelah sini, ada satu titik yang kena. Itu maksudnya apa tu? Itu maksudnya, siapa boleh ingat? Itu maksudnya, okey, ini adalah fungsi. Itu kita belajar tu. Mula-mula dulu. Untuk hari ni, muka surat 16. Nama dia lain sikit. Muka surat 16 ialah horizontal. Horizontal line test. Bahasa Melayunya ialah ujian garis mengufuk. Mengufuk ni macam ni garisan dia. Okey, yang ini untuk apa? Yang ini untuk tahu dia ni ialah fungsi rongsangan ataupun tidak. Hari tu nak tahu dia fungsi ke tidak. Tapi yang ini ialah dia ni fungsi rongsangan ataupun tidak. So macam mana kita nak buat ujian dia? Kalau dia bagi satu graf, dia bagi graf dia macam ni. Kan? So awak pun buatlah satu garis mengufuk. Kena pada satu titik. So dia ada fungsi rongsan ke tidak?
Ada. Ya, ada. Sebab awak buat garis ni macam ada. Okey, ni pun ada. Okey, tengok muka surat 16. Kita pergi tengok je kan, tak payah kira. Latihan 12, muka surat 16 tu. Nyatakan analisis dan nyatakan ya jika graf berikut mempunyai songsangan dan tidak jika tidak mempunyai songsangan. Okey, graf pertama. Ya. Songsangan ke tidak? Ya. Ya. Ya, jawapannya ya. Okey, nombor 2. Cuba buat satu garis mengufuk. Jumpa bentuk titik. Ya juga, betul. Nombor 3. Tidak. Tidak, betul. So jawapan dia ya, tidak. Kenapa nombor 3 tu tidak? Sebab kau tengok graf dia. Kalau buat satu garisan kat sini, kau akan jumpa 2, mungkin 3 kalau sambung. Kalau buat garisan kat sini 2. Dia nak 1 je. Kalau lebih dari 1, dia bukan songsangan. Itu sahaja. Simple kan? Ini, nak ceritanya, awak belajar daripada minggu kedua tu, kalau soalan dia bagi F apa, dia bagi G apa, lepas tu kita belajar composite. Dia gabungkan, cari FG, cari GF, dia bagi FX, dia bagi GX. Soalan minta FG, soalan minta GF. Simple je kan? Lepas tu kita belajar songsangan pula. Yang ini dia lain sikit. Lain kat mana? Lainnya ialah dia macam ni. Case dia yang ini dia bagi FX, dia bagi GF. GFX. So rasa-rasa dia nak apa? 2 benda je dia bagi. FX, GFX. So rasa-rasa dia nak apa? Siapa tahu? Dia nak X. Dia nak G. Dia nak GX. Kalau composite, dia bagi F, dia bagi G, kita gabungkan. Senang je. Masuk dalam bracket semua, kita gabungkan. Tapi kalau yang ini, yang akan belajar sekejap lagi, dia bagi F, single, dia bagi GF, double, tapi dia nak G. Dan ada juga case, dia bagi FX, dia bagi FGX, dia nak GX. Tak sama ya? Sama je Saza. Yang ni dia bagi F, GF, dia nak G. Apa beza? Yang ni F, FG, dia nak GX. Apa bezanya? Pencarian dia sama tapi sebenarnya kaedah dia lain. Sebab apa? Kita akan tengok kepada fungsi G kat sini. Fungsi G kat sini. Tu namanya, yang ni saya namakan dia, kalau dia nak G yang ni, namanya outside. Kena tahu beza. Kalau G kat sini namanya inside. Boleh beza tak? Kat depan outside. Kat dalam dikepit oleh antara F dengan X tu namanya inside. Tahu yang ni senang lah. Oh. Tu saya akan tunjukkan kaedah. Oh, I see. Apa dia? Oh, I see. Apa dia? Oh, I see. Ni ringkasan dia nak suruh ingat lah. O ni outside. Namanya adalah outside. Outside inverse. OI, outside inverse. IC pula, double I. IC ialah inside composite. Awak dah belajar dua-dua tadi. Composite dah belajar minggu lepas. Inverse baru je belajar tadi. So kita boleh pakai kedua-duanya. Tengok, so bila nampak soalan nak outside ke inside? Outside, oh outside inverse. Soalan nak apa inside? Inside composite. Tengok pada soalan. Okey, saya bagi contoh. Saya ambil contoh yang ni juga. Contoh dalam buku awak. Tengok betul-betul nanti saya tak opening nanti. Okey, soalan dia fx sama dengan 2 tambah 4x. Fgx sama dengan 3x tolak 2.
Okey, soalan minta tentukan fungsi G. G tu maksudnya GX lah. Kalau tak tulis X tu, awak kena tuliskan sendiri. Okey, so mula-mula kena pasti outside ke inside? G kat mana? Itu outside ke inside? Inside. Yes, inside. Inside pakai composite. Inside composite. So macam mana nak pakai composite? Okey, composite kan kita ada gabungan, kita buat gabungan tu. Mula-mula saya akan tulis F GX sama dengan 3X tolak 2. Ni composite Composite saya pun buatlah bracket. Kan composite kan digabung. Kita pun asingkanlah sekejap. Okey, lepas tu apa dia? GX. Jumpa tak dalam ni? Tak jumpa GX. So, kita pun tengok F. Tengok F. Kalau fx 2 tambah 4x. Kalau dia fx. Kalau dia fgx, dia akan jadi 2 tambah 4 letak bracket sama dengan 3x tolak 2. Apa dia dalam bracket? Gx. Ini kaedah komposit yang kita belajar tadi minggu lepas. Mula-mula buat kurungan. G tak ada, tak diberi G, tak apa, tengok F. Sama macam ni kan? Sama. Yang ini fx, yang ini fgx. So 2 tambah 4 gx. 2 tambah 4 gx. Sama dengan ni 3x tolak 2. Okey, pindah. 4gx sama dengan 3x tolak 2. Pindah 2 tolak 2. So 3x tolak 4. 4 pindah jadi gx sama dengan 3x tolak 4 per 4. 3x tolak 4 per 4. Dah siap. Ini adalah gx. Senang ke susah? Senang. Tapi banyak jangan kira. Composite senang. Dia kena faham. Inside composite. Dia sebut composite, buatlah bracket macam ni. Sebab dia kan ada dua huruf tu, FG ke GF kan. Buat bracket. Tak jumpa G, cari F. Nampak F. 2 tambah 4X. Tukarlah 2 tambah 4 GX. Lepas tu pindah je. Pindah. Dapatlah jawapan dia itu. Okey, itu cerita inside composite. So kalau ikut kaedahnya saya guna kaedah kedua. Dalam buku awak tu saya guna kaedah kedua. Awak jangan tengok kaedah pertama. Nanti awak pening. Awak tengok yang dalam kotak hijau. Itu yang kaedah saya pakai. Jangan tengok banyak nanti awak pening. Sebab ada lagi kaedah lain. So highlightkan, tulis tu dalam kotak hijau awak tu. Itulah saya guna kaedah itu. Okey, saya nak tunjuk kalau case dia tadi inside, ni outside pula. Soalan ni saya ambil soalan yang sama daripada buku awak tu. Muka surat 18. Dia bagi GX sama dengan 6X tambah 2. FGX sama dengan 2X tolak 7. Okey, soalan minta F. Fx lah. Kita pun tengok. F tu inside ke outside? F. Ini apa? Ini ialah inside ke outside? Outside. Outside. Kat luar, sebelah kiri outside. Inside tu tengah-tengah dalam. Outside are inverse. Yang ini kena pakai songsangan. Outside inverse. Okay, so kita tahu dah dalam kepala kita akan pakai inverse. Okay, step dia. Outside inverse, cari inverse dulu. Cari inverse bagi G. Gx sama dengan 6x tambah 2. Okay. Ambil G yang single ni kita inversekan. Yang single tu. Okay. So Y sama dengan 6x tambah 2. 6x tambah 2 sama dengan Y. Ini dah pandai dah ni. Okay. X sama dengan Y tolak 2 per 6. Tahu kan? Tolak 2 per 6. Dah pandai kan? Okay. So songsangan ialah X tolak 2 per 6. Ini ialah songsangan. Sebab kita nak cari inverse. Okay. Baru pergi kepada soalan. Dia nak Fx.
fx ni sebenarnya ialah saya gabungkan antara f, g, g1. Kenapa pula Sazah? Ialah g, x bertemu dengan g songsangan x, dia sebenarnya adalah 1. Dia macam ni lah, g darab 1 per g. 1. Kita tambah sendiri g belakang tu. Betul namanya inverse ni. Yang ini pun inverse, yang ini pun kita inversekan dulu. Lepas tu kat sini pun kita wujudkan songsangan g tu. Okey. Jadi f g temukan dengan g, f g g songsangan 1x sama je, cuma kita bracketkan dia, asingkan dia, ada 3 huruf ni. Biasa 2 je, ini 3 huruf. Okey, f g songsangan yang ni kita dah cari tadi, x tolak 2 per 6. X tolak 2 per 6. Ada 2 inverse ni. Kat sini inverse, kat sini pun inverse. Okey, FG macam pernah aku lihat FG kat mana? Dalam soalan. FG 2x tolak 7. Itu kalau X. Kalau yang ini FG bla 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 ni 2 bracket tolak 7. Biasakan letak bracket yang X tu gantikan dengan bracket. 2x tolak 7, 2 bracket tolak 7. Apa benda dalam bracket ni? X tolak 2 per 6. So potong-potong X tolak 2 per 3 tolak 7. Yang ni sampai sini kita boleh kira lah. X per 3 tolak 2 per 3 tolak 7. Tekan kalkulator ni. So jawapan dia adalah X per 3 tolak 23 per 3. So jawapan dia adalah X tolak 23 per 3. Itu jawapannya. Dah siap. Ini apa ni? Ini ialah fx. So saya guna kaedah mana ni? Kalau dalam buku awak muka surat 18, saya guna kaedah pertama. Okey, jadi saya tinggalkan awak dengan homework. Muka surat berapa tadi? Tengah hari dah penat dah. Okey, muka surat 15. Kan? Betul. Yang kena tidur lah. 15, 17. Ada 2 soalan. Dan 18, 2 soalan. Dan ingat buat latihan pengukuhan 18, 19, 20. Yang itu penting. Latihan pengukuhan tu ialah latihan soalan-soalan SPM. Kat situ baru nampak, macam ni ukur soalan SPM. Buat dalam buku tulis ya. Okay, so minggu depan kita akan bincangkan jawapan nak buat dan kita akan masuk bab 2. Itu sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa zuna ittiba'ah wa arina al-batila batila wa zuna ijtinabah. Allahumma inna nasta'diuka ma 'alamtana faridhu ilai inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ma qara'tu wa ma fahimtu wa ma hafiztu faruddahu ilayhi inda hajati ilai innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Asyik.